Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadiyatihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya hormati lagi dikasihi sekalian ahli keluarga saya, yang dihormati lagi dikasihi ibunda yang tercinta, yang saya kasihi lagi diingati adik-adik, saudara mara jauh dan dekat, sahabat-sahabat, khususnya muslim-muslimat yang sudi mendengar mau'izah yang cuba saya sampaikan sekadar kemampuan yang ada pada diri saya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala beri kebaikan kepada saya dan ahli keluarga dan kita sekalian di atas mau'izah yang saya cuba sampaikan sekadar kemampuan yang ada pada saya, diri saya ini, kebatasan ilmu yang ada pada diri saya, kefakiran ilmu. Bagaimana menyahut suruhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ballighu anni walau ayah." Nabi kata, sampaikanlah daripadaku walaupun satu ayat. Maka menyahut, mengambil pedoman daripada hadis yang ringkas ini tapi memberi makna yang besar kepada kita. Sampaikanlah daripadaku walaupun satu ayat. Wahai umatku, sampaikanlah daripadaku apa yang aku sampaikan kepada kamu itu kepada orang lain walaupun satu ayat. Maka sama-samalah kita sebarkan benda yang baik daripada Rasul, apa yang termaktub dalam Al-Quran, apa yang termaktub dalam hadis, sampailah kepada orang lain. Walaupun mungkin bukan dalam bentuk percakapan, mungkin dalam tulisan yang ada kaitan dengan pesanan Nabi, yang ada kaitan dengan kalam Allah, firman Allah, kita berikan kepada orang lain dengan kiriman dan sebagainya. Pesanan-pesanan, peringatan-peringatan Allah Subhanahu wa ta'ala dan sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu pun termasuk ballighu anni walau ayah. Kita agak rugi kalau kita tak ambil peluang ini semasa kita hidup. Sebab ini pesanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mudah. Boleh berbagai cara di zaman sekarang ini. Kalau dulu kita nak berdakwah, kita kena berjalan, berjumpa dengan seseorang. Kadang-kadang perjalanan itu jauh untuk menyebarkan dakwah. Sekarang ini dengan medium yang ada, mudah kita sampaikan. Tapi dengan niat yang ikhlas, semata-mata kerana Allah Subhanahu wa ta'ala, semata-mata kerana agama Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk meninggikan syiar dan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala.
meninggikan agama Allah Subhanahu wa taala yang memang sentiasa tinggi agama Allah ini. Al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Yang membuatkan pandangan masyarakat dunia memandang kadang-kadang memandang yang negatif pada Islam ini bukan kerana Islam, bukan kerana Islam itu, bukan kerana salah Islam itu, tapi salah kadang-kadang individu Islam yang menunjukkan perangai yang tidak baik. Bila menunjukkan perangai yang tidak baik itu, itulah mereka kata Islam. Padahal Islam bukan dipandang pada individu. Islam dipandang daripada kitab Allah, sabdaan Nabi, hadis-hadis. Itulah Islam. Itulah panduan. Kalau pandang pada individu, maka dia akan membawa fitnah kepada Islam. Muslimin muslimat rahmati Allah sekalian, Islam tetap tinggi. Walaupun apa kebencian orang-orang yang musuh Islam, Islam tetap tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Ini sabdaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam tinggi dan tidak lebih tinggi daripada Islam. Dan firman Allah, barang siapa yang mencari selain daripada Islam, maka tidak diterima sekali-kali. Maka di akhirat nanti dia akan masuk di kalangan orang-orang yang rugi. Wa man yabtaghi ghayra al-Islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari selain daripada Islam sebagai din, sebagai agama, sebagai cara hidup, maka Allah tidak terima sekali-kali, dan di akhirat dia termasuk di kalangan al-khasirin, orang yang rugi. Hari ini sudah hari Khamis 7 hari Oktober 2021. Kalau Hijriah 30 Safar 1443 Hijrah. Maknanya besok sudah masuk Rabiul Awal. Sudah hari yang terakhir dalam Safar, dan besok akan masuk bulan baru dalam kalender Islam, Rabiul Awal. Bulan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Muslimin muslimat yang rahmati Allah sekalian, pada pagi ini saya cuba untuk meneruskan lagi bacaan kitab yang ditulis oleh almarhum Tuan Guru Datuk Nik Abdul Aziz Nikmat, iaitu persiapan menghadapi kematian. Mudah-mudahan almarhum Allah letakkan rohnya di kalangan mereka yang beriman. Saya membaca bukunya, hasil daripada ilmunya, hasil daripada tulisannya, hasil daripada buah fikirannya yang ditinggalkan kepada kita sekalian. Mudah-mudahan rohnya diletakkan di kalangan mereka beriman. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Muslimin muslimat rahmati Allah sekalian, pada hari ini saya nak sambung lagi
yang berkaitan dengan persiapan persiapan menghadapi kematian ini. Siri yang ke-8, dah 8 siri dah saya cuba menguraikan tajuk ini dalam buku kitab karangan Tuan Guru ini. Hari ini saya cuba untuk membaca yang berkaitan perkara yang doa kepada si mati. Kita perlu tahu bahawa seperti yang saya sebut sebelum ini, kita tidak mampu untuk membantu ahli keluarga kita dan sahabat handai dan mereka yang mati dengan cara yang lain kecuali dengan doa. Lebih-lebih lagi dari doa anak-anak yang saleh. Doa dari anak yang saleh. Saya sebut lagi, bukan bila saleh itu tak semestinya ustaz atau ustazah. Tak semestinya dia orang alim, dia daripada lulusan sekolah agama. Anak yang saleh ni anak yang baik, yang tidak melakukan dosa-dosa, yang melakukan kewajipan yang Allah tunaikan. Walaupun dia tidak alim seperti mana alimnya ulama, tapi doa anak itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak yang baik ingat kepada kedua ibu bapanya. Maka bagi kita yang masih hidup ini, janganlah kita lupa kepada kedua ibu bapa kita jika mereka telah pergi. Bagi yang hidup, kita doakan mereka, kesihatan mereka, kebaikan mereka. Dan bagi yang telah pergi, kita doakan mereka supaya ruh mereka diletakkan di kalangan mereka yang beriman. Perbahasan mengenai bersedekah kepada orang mati merupakan satu perbahasan yang sudah lama diperbahaskan oleh para ulama. Ulama sudah lama membahaskan masalah berkaitan dengan bersedekah kepada orang yang mati. Sejak ratusan tahun ulama membahaskan. Mereka menulis dengan begitu banyak dalam kitab-kitab mereka dalam membahaskan masalah untuk kita bersedekah kepada mereka yang telah pergi. Mereka menulis perkara-perkara yang berkaitan macam mana kita nak bersedekah kepada mereka telah pergi itu, pergi ke alam gaib itu. Mereka berada di alam barzakh, alam yang gaib yang kita tidak nampak. Seorang ulama yang bernama Al-Qurtubi meninggal tahun 671 Hijrah. Al-Qurtubi, seorang ulama, telah menghuraikan bab ini dalam kitabnya yang bernama At-Tazkirah. Dia menulis begitu banyak, Imam Al-Qurtubi ini, dalam masalah bersedekah kepada mereka yang telah pergi. Dia menulis berdasarkan kepada qiyasnya bahawa menurut Al-Qurtubi, sebagaimana pahala sedekah itu sampai kepada si mati, maka demikian juga pahala membaca Al-Quran, zikir dan istighfar juga sampai, karena semua itu dikira sedekah. Macam mana kita kata sedekah dari segi bentuk kebendaan, sedekah. Macam mana jika ada ahli keluarga kita meninggal, lalu kita beli kain, sejadah,
ataupun telekung atau Al-Quran dan apa-apa benda yang baik, disedekahkan kepada mereka-mereka tertentu yang layak, seperti fakir miskin, anak-anak yatim. Kita berikan sedekah itu di atas nama ahli keluarga kita yang meninggal. Kita beri sedekah itu atas nama ahli keluarga kita yang meninggal. Maka sampai pahala itu jika anak itu yang memberi sedekah, ahli keluarga itu memberi sedekah, buat kenduri, bagi makan, dengan niat pahala kenduri tadi sampai kepada ahli keluarga kita yang meninggal. Anak buat kenduri untuk ayah, untuk mak dan untuk ahli keluarga, untuk neneknya, sampai. Maka berdasarkan qiyas itu, Imam Qurtubi mengatakan bahawa pahala membaca Al-Quran juga sampai. Bukan saja dalam bentuk benda yang sampai, seperti telekung tadi, seperti kita makanan tadi. Kita baca Al-Quran, berzikir, istighfar juga kepada mereka sampai berasi mati. Karena semua itu dikira sebagai satu sedekah. Istighfar kita minta ampun kepada mereka, kita baca Quran, niatkan kepada mereka, pahala itu ditujukan kepada mereka, maka sampai. Karena sesungguhnya sedekah di sisi Islam itu bukan dalam bentuk kebendaan sahaja. Sedekah dalam Islam bukan berbentuk hanya kebendaan sahaja. Sedekah dalam Islam ini, kata-kata yang baik itu pun dikira sebagai satu sedekah. Al-kalimatu thayyibatu sadaqatun. Kata-kata yang baik itu sedekah. Kata yang baik itu sedekah. Bahkan senyum itu pun dikira sebagai satu sedekah. Banyak dalam Islam ini, cantik Islam ini. Bagi yang tak mampu dalam bentuk yang lain, yang ada harta benda, dengan khidmat tenaga, dikira sedekah. Ucapan yang baik dikira sedekah. Sedekah itu sampai kepada si mati jika kata-kata yang baik itu sama-sama yang hidup pun dikira sebagai satu sedekah, sebagai satu amalan yang baik. Mereka yang menasihati, mereka yang bercakap perkara-perkara yang baik itu dikira sebagai satu sedekah. Menasihati kawan rakan, menasihati ummah, dikira sebagai satu sedekah. Sama-sama benda yang, sama-sama makhluk yang hidup ni pun dikira satu sedekah. Kalimat yang baik, kata-kata yang baik. Kita mengajar, itu dikira sebagai satu sedekah. Sebab kata-kata yang baik kepada pelajar-pelajar kita, satu sedekah, satu jariah ilmu pada mereka. Tapi dengan niat yang ikhlas mata-mata kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini terletak pada diri. Niat ini terletak pada diri. Kita manusia yang zahir ini tak boleh, dari segi zahir ini kita tak boleh menghukum. Sebab niat itu terletak di hati. Tapi kita, bagi diri kita dah kita faham, sama-sama kita faham, pasangkan niat apabila kita melakukan suatu perkara, sama ada bercakap, sama ada kita bekerja dan sebagainya. Ikhlas semata-mata kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Niatkan begitu. Semacam mana kita sembahyang, niatkan semata-mata kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun orang yang melihatnya mengatakan kita riya, kita sembahyang, lepas kita sembahyang fardu, kita sembahyang sunat. Bila apabila sembahyang, lepas sembahyang sunat ba'diyah, ba'diyah selepas sembahyang fardu tu, kalau waktu malam tu mungkin kita nak buat witir.
takut nanti tak terjaga, buat witir sihat-sihat. Boleh. Orang kata, mungkin pandangan kata, apa nama? Pandangan mungkin kata, suara-suara mungkin. Kita kata anggap begitu, kita buat macam tu. Kotlah orang kata kita ni riak ke apa buat. Tak. Biarkanlah apa kata orang yang lain yang melihat kita itu kononnya kita ni nak menunjuk. Asalkan niat kita buat itu semata-mata kerana Allah. Niat kita tu masa kita buat tu kerana Allah. Masalah orang nak kata tu masalah lain. Biarkan pada mereka. Bagi orang yang nak mengata, mudah-mudahan tidak adalah yang mengata. Tapi jika kita buat tu kerana nak dipuji, maka itulah riak. Kalau semata-mata kerana Allah, lakukanlah. Semata-mata kerana Allah. Muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian. Banyak hadis Nabi SAW menyebut tentang berzikir, bertasbih dan sebagainya, dan dikira sebagai sedekah juga. Hadis Nabi SAW banyak menyebut bahawa berzikir, bertasbih dan sebagainya juga dikira sebagai sedekah juga. Sebagaimana sebuah hadis Nabi SAW dari Abu Hurairah radhiyallahu an, yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, katanya telah bersabda Nabi SAW, tiap-tiap anggota daripada manusia itu sedekah atasnya. Tiap-tiap anggota daripada manusia itu sedekah atasnya pada tiap-tiap hari yang terbit padanya matahari. Tiap-tiap anggota. Engkau berlaku adil antara dua orang yang berbalah adalah menjadi sedekah. Dan engkau menolong seorang lelaki yang akan berangkat naik ke atas kenderaannya, ataupun engkau membantu mengangkatkan barang-barangnya naik di atas kenderaannya, dikira sebagai sedekah. Dan perkataan yang baik itu sedekah. Dan pada tiap langkah engkau berjalan pergi sembahyang juga sedekah. Dan engkau membuang bahaya dari jalan juga menjadi sedekah. Membuang bahaya, duri dan sebagainya. Ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Makna begitu luas sekali sedekah. Begitu luas sekali sedekah. Bukan sahaja dalam bentuk harta benda, bahkan kita membantu dari segi tenaga kita, kita berlaku adil, kita menyelesaikan orang yang berbalah, menyelesaikan masalah manusia yang lain, perbalahan manusia yang lain, mendamaikan manusia, sahabat yang berbalah, itu juga dikira sebagai satu sedekah. Menolong seseorang untuk mengangkat barang naik di atas kenderaan, membantu mengangkat barangnya naik di atas kenderaan jika berat, itu juga dikira sebagai satu sedekah. Kata-kata yang baik itu pun dikira sedekah. Dan setiap langkah pergi bersembahyang ke masjid dan surau dikira sebagai satu sedekah. Membuang bahaya di jalan dikira sebagai satu sedekah. Perjalanan menuntut ilmu, dia ambil dikiaskan di sini juga boleh dikatakan sebagai satu sedekah. Perjalanannya itu. Setiap sendi yang dalam tubuh badan kita, dikatakan kita ada 360 sendi dalam tubuh badan kita ini. 360 sendi. Yang sendi itulah yang boleh membengkokkan, menggerakkan anggota. Jari jemari kita, kaki kita, lutut kita. Sendi 360 Nabi dalam sabda Nabi.
Nabi beritahu 1400 tahun lebih bahawa manusia ada 360 sendi. Pada masa itu ahli sains mana ada lagi teori-teori sains yang boleh scan sendi-sendi manusia ini. Tapi Nabi sudah memberitahu manusia ada 360 sendi. Dan diakui oleh ahli sains ke belakang ini. Betul. Maknanya Nabi SAW ini tidak menyatakan suatu perkara. Bukan perkara yang main-main. Bukan perkara yang tak betul. Bukan perkara yang palsu. Sebab Nabi berkata daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang menjadikan kita Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang tahu sendi kita, jantung hati kita. Sebab dia yang menjadikan kita. Mustahil dia tidak tahu apa yang ada seluruh tubuh badan kita. Termasuk penyakit yang ada di tubuh badan kita. Mustahil. Allah tidak tahu. Dan sebab itu Allah kata, aku tidak, wa ma yantiqu 'anil hawa. Nabi tidak bercakap satu perkara itu dengan hawa nafsu dia ada. Saja-saja Nabi tidak cakap, tidak. Kecuali aku yang memberi wahyu kepadanya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi tidak bercakap melalui hawa nafsunya, kecuali aku yang beri wahyu kepadanya melalui perantaraan malaikat Jibril alaihissalam. Bila Nabi sebut ada sendi, 360 sendi dalam tubuh manusia itu, maka itu adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan setiap sendi itu perlu kita beri sedekah. Setiap sendi yang bekerja, yang menggerakkan kita itu perlu juga kita beri sedekah. Karena tanpa pergerakan sendi itu kita tidak dapat bergerak. Sedekahkan kepada setiap sendi itu dengan kita buat perkara-perkara yang baik. Kalau sendi kita lutut saja, tidak satu sendi ya. Lutut sebelah ya, tak dapat bergerak. Diam, krem. Tak dapat bergerak seluruh tubuh badan. Leher kita yang dapat kita bergerak ke sana ke sini, kalau tak dapat bergerak, maka kita akan jadi macam tidak sempurna. Jari kita jika tidak dapat bergerak, tangan kita jika tidak dapat bergerak, seluruh anggota kita akan macam bermasalah. Tambahan kaki kita juga tidak dapat bergerak, maka seluruh tubuh badan kita tak dapat bergerak. Sebab tak dapat bergerak itu dah sendi itu tak dapat berfungsi. Sebab itu kita beri sedekah pada setiap sendi yang berkhidmat untuk kita. Nabi beritahu, macam mana kita sedekah untuk sendi kita? Kita melakukan amal-amal yang baik. Kita sembahyang, bila kita sembahyang, bila kita menunaikan sembahyang, telah kita memberi satu sedekah kepada sendi kita. Sebab bila kita bersembahyang, kita telah menggerakkan setiap sendi. Allahu Akbar. Jari jemari kita ini sudah bergerak. Mereka telah melakukan amal yang baik. Mereka melakukan amal yang baik, sama-sama untuk mengabadikan diri kepada Allah. Allahu Akbar. Mereka taat kepada Allah. Mereka makhluk Allah. Kita ini makhluk Allah. Jasad kita ini makhluk Allah yang dijadikan oleh Allah. Dan Allah bagi kita 360 sendi. Maka kita sedekahkan untuk mereka. Bila kita melakukan perkara yang baik, dengan secara tak langsungnya kita telah menyedekahkan mereka perkara yang baik. Kita bila kita sembahyang, semua anggota kita 360 sendi ini bergerak dari kaki. Semua bergerak bila anggota itu. Itu telah kita menyedekahkan. Begitu juga kita berjalan, melakukan amal-amal yang baik yang lain, kita menyedekahkan sendi-sendi itu. Dan ada setengah ulama
dia pernah mengatakan bahawa kita selawat kepada 360 itu selawat kita sedekah kepada sendi-sendi kita. 360 itu kita niatkan sedekah pada sendi-sendi kita. Bukan satu benda yang wajib, tapi boleh kita lakukan. Karena Allah bagi setiap sendi itu perlu juga sedekah. Maka kita selawat, dan kita baca zikir-zikir, kita tasbih, tahmid. Sedekahkan bacaan kita itu, kita sedekahkan kepada sendi-sendi kita. Kita sembahyang pun dah kita sedekahkan untuk sendi-sendi kita. Jika kita melakukan kejahatan, makna kita menyalahgunakan sendi yang Allah berikan 360 sendi tadi. Kita telah melakukan kezaliman kepada sendi itu. Sendi inilah yang menggerakkan, yang menghidupkan. Jadi apabila kita melakukan kezaliman, makna kita melakukan kezaliman pada sendi-sendi ini. Ingat, apabila ruh kita bila dicabut nanti, dia akan melalui, ruh kita itu akan melalui setiap sendi-sendi. Dia akan melalui setiap sendi-sendi yang ada dalam tubuh badan kita. Sikit dia bergerak ruh itu. Dia melalui setiap sendi. Bagi ruh yang sendi yang kita telah sedekahkan itu, dia berasa seronok dengan ruh kita. Dia berasa seronok dengan amalan kita kerana kita telah menyedekahkannya. Kita tidak melupakan sendi tadi. Maknanya jasad yang ada dalam tubuh badan kita ini dengan sendirinya di akhirat, di dalam alam barzakh nanti, mudah-mudahan tidak diseksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jasad ni kalau boleh dia tak mahu diseksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tidak mahu diseksa. Tapi jasad ini benda yang mati. Yang nak menghidupkan jasad ini adalah ruh. Kita pernah mendengar, kita pernah mendengar dan pernah melihat kan, bagaimana jasad yang meninggal sudah lama masih dalam keadaan yang tidak reput. Ia menunjukkan satu kebesaran, satu keagungan, suatu yang Allah nak tunjukkan kelebihannya. Mungkin amalan-amalan yang dilakukan oleh si mati tadi yang baik. Dan bila kita lihat banyak benda yang berlaku begitu, bila kita lihat banyak, dia ada kaitan dengan Al-Quran. Dia banyak membaca Al-Quran dan berkhidmat untuk mengajar Al-Quran. Maka ruh mereka itu dikatakan tidak reput. Ini antara yang Allah tunjukkanlah, yang masa mereka nak korek balik, nak buat jalan ke apa, terjumpa bukan saya saja, tapi korek tak boleh. Dia tak tahu ruh ahli kubur tu. Dan jika sekiranya reput sekalipun, bukan maknanya tidak baik. Sebab sifat manusia ini, dia akan binasa. Amal yang baik itu yang penting. Kalau reput sekalipun, memanglah tabiat kita, nikmat sifat manusia ini binasa. Bila binasa ni akan reput lah. Bukan makna bila reput tu tak baik dah. Yang Allah nak tunjuk tadi, kelebihan mungkin Allah nak tunjukkan kepada manusia kepada kita beberapa kelebihan. Bukan kita tapi semua boleh nampak. Tak, ini kelebihan ketika mana nak kubur, nak pindahkan kubur itu nak dipindahkan, maka terpaksa digali balik kubur-kubur yang ada. Terjumpalah. Terjumpa mayat yang tak reput. Itu kita pernah dengar. Yang reput tu adakah tak baik? Tak. Amalan
yang menentukan bukan reput tak reput tu. Yang tak reput tu nak menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bila kita nak bagi pengajaran bagi kita yang hidup, apakah amalan-amalan masa hidupnya. Bila kita jumpa orang kadang-kadang tanya, dia tak banyak, hanya cuma baca Quran, mengajar orang, itu saja. Mengaji tak pandai pun, tapi belajar taklah sampai peringkat tinggi pun, tapi dia amal dengan Quran, baca banyak Quran, mengajar Quran, guru Al-Quran orang kampung dulu, orang tua-tua dulu. Itu amalannya. Maka nak menunjukkan bahawa kelebihan jika kita beramal dengan amalan yang baik. Muslimin muslimat rahmati Allah sekalian. Pada asasnya segala kebaikan yang dilakukan oleh orang lain, sama ada dalam bentuk ucapan, dalam bentuk perbuatan atau simpati, termasuk dalam arti kata sedekah. Toleransi, simpati, itu juga termasuk dalam perkataan sedekah. Termasuk juga orang yang melanjutkan tempoh bayar hutang seseorang pada dirinya. Kerana orang itu masih dalam keadaan yang, keluarganya masih dalam keadaan yang kita susah. Ahli keluarganya meninggal, ayahnya meninggal, ada hutang dengan kita. Dan juga mungkin hutang itu banyak. Maka kita bagi peluang. Tak apalah, bayar sikit-sikit. Ada bayar. Ataupun kita bayar cara beransur-ansur. Itu juga dikira sebagai satu sedekah. Kalau sikit-sikit, setakat 2-300 itu kita halalkan, itu lebih baik. Tapi terpulang, itu hak dia. Kalau dia suruh bayar pun, kita kena bayar. Kalau keluarga kita meninggal, ahli keluarga kita meninggal, dia terhutang RM5 ya. Kalau ada orang yang nak menuntut, kita kena bagi. Kita pun kalau ada orang hutang, kita nak RM5 yang dia hutang tu pada ahli keluarga dia, boleh. Pada asasnya segala kebaikan yang dilakukan oleh kita yang hidup ini kepada orang lain, sama ada kepada mereka yang masih hidup ataupun yang telah pergi menemui Allah SWT, yang telah meninggal, maka dapat kita sedekahkan kepada mereka. Hidup kita sedekahkan secara hiduplah. Kalau yang meninggal tu kita sedekah cara bentuk yang meninggal, seperti yang saya sebutkan tadi. Muslimin muslimat rahmati Allah sekalian, seperti mana diberitahu bahawa antara sedekah yang disebut oleh Rasulullah SAW ialah memberi tangguh kepada orang yang susah, yang meninggal, keluarga yang meninggal. Jika ada terhutang, kita beri tangguh. Maka baginya sedekah pada tiap hari sebelum masa pembayaran hutang itu. Maka kita beri penangguhan itu setiap hari sebelum dia bayar, itu dikira sebagai satu sedekah. Sedekah dia, sedekah kita kepada dia. Kita dapat pahala. Walaupun boleh kita tuntut hutang itu, tapi kita bagi sebab kita melihat keadaannya, keperluannya yang lebih penting, maka itu dikira sebagai sedekah. Dan jika kita menghalalkannya terus, itu lebih baik. Itu juga dikira sebagai sedekah yang lebih baik. Muslimin muslimat rahmati Allah sekalian. Ada lagi hadis Nabi SAW dari Al-Bizar, dari riwayat Abi Saleh dari Abu Hurairah, mengatakan bahawa Rasulullah SAW bersabda, bagi seorang manusia ada sebanyak 360 tulang, ini sendi, yang menjadi sedekah atasnya pada setiap hari. Seperti yang disebutkan tadi, hadis Nabi beritahu, setiap manusia ini ada
36 tulang, yakni anggota sendi, yang menjadi sedekah atasnya setiap hari. Mereka bertanya, bagaimana orang yang tidak mampu nak beli sedekah pada setiap sendi itu? Rasulullah SAW bersabda, ia menyuruh orang dengan kebaikan dan melarang dari kejahatan. Itu pun dikira sebagai sedekah pada sendi-sendi itu. Dan menyuruh kebaikan, melarang daripada orang melakukan perbuatan yang tak baik, itu kan sedekah. Sebab segala pergerakan kita ini semua, percakapan kita ini semua ini adalah daripada pergerakan sendi-sendi yang ada tubuh badan. Maka percakapan kita itu baik, maka dengan sendirinya sendi-sendi itu juga turut baik. Dia menjadi baik, dia tumpang dengan kebaikan kita. Sendi-sendi itu adalah benda yang jasad dari jasad kita. Yang menghidupkan sendi-sendi itu roh kita, nyawa kita, roh kita, jiwa kita, hati nurani kita. Bila hati nurani kita baik, sendi-sendi itu sendiri-sendirinya ikut baik. Dia pun seronok duduk dalam jiwa yang baik itu duduk dalam tubuhnya. Sebab tubuh badan kita ini diibarat seperti sangkar. Badan kita, jasad kita ini diibarat seperti sangkar burung. Sangkar. Kadang-kadang orang beli mahal sangkar itu. Sampai 1,000 pun ada sangkar. Orang yang main burung ni tahulah belabur. Sampai 1,000 pun ada, sangkar saja. Sangkar ini benda yang kosong. Sangkar saja. Jadi jasad kita ini pun diibarat seperti sangkar. Dia tak bergerak. Tanpa ada roh dalam badan baru menggerakkan tubuh kita tadi. Kalau tak ada roh, jasad, nyawa, macam sangkar, kosong. Macam sangkar burung tadi, bila dia mahal sangkar itu, dia beli, mesti dia nak mengisi dengan suatu burung. Kalau sangkar burung, mesti dia nak beli burung yang mahal. Takkanlah sangkar yang mahal 1,000 dia nak buh burung yang murah harganya. Contohlah, takkan sangkar yang 1,000 dia nak buh burung cak kaya. Mesti dia nak buh burung terkukur, burung-burung yang mahal-mahal lah. Sebab sangkar itu mahal, mesti dia nak letakkan burung yang mahal. Takkanlah sangkar yang lebih teruk lagi, sangkar yang mahal, dia buh kucing. Buh kucing dalam sangkar burung yang mahal tu, lagi tak kena. Begitulah jiwa kita, jasad, roh jasad kita, ibarat sangkar. Mesti kita nak isi dengan roh kita, dengan roh yang baik. Kita nak mencuba. Bukan maknanya saya yang bercakap ni telah baik. Tidak. Sama-sama kita semacam. Kita nak isi, Allah suruh isi sangkar roh jasad kita ini dengan roh yang baik, jiwa yang baik, hati nurani yang baik. Kita isi sangkar dan kita ini dengan jiwa yang baik. Sebab suatu hari jiwa ini akan keluar. Dia nak meninggalkan sangkar ini, jasad ini, dia akan nak meninggal. Dia akan meninggalkan sendi-sendi kita itu. Dia akan tinggal sendi-sendi kita itu. Segala anggota yang ada tubuh badan kita ni, roh itu akan tinggal. Maka kaku kembali. Jadi sendi-sendi bila roh yang baik pergi, sendi-sendi ini tumpang gembira. Sebentar lagi dia akan dikebumikan, tapi benda-benda yang baik melalui setiap sendi-sendi dia. Pernah melalui sendi-sendinya. Tuannya telah berzikir, melakukan perbuatan yang baik, maka melalui setiap sendi-sendi 360 tadi, dia akan gembira tubuh tadi. Tapi jika sekiranya sendi-sendi itu salah gunakan, jasadnya disalah gunakan, ibarat sangkar itu disalah gunakan tubuh kita itu,
Bila keluar roh kaku, dia rasa sedih. Rohnya keluar dalam keadaan yang tak baik. Wal'ayazubillah. Dahlah keluar mungkin dalam keadaan su'ul khatimah. Nanti dia juga akan menempuh lagi di alam barzakh. Jasad di atas perbuatan, jiwa yang pernah duduk dan diri dia itu melakukan amalan-amalan yang bertentangan yang dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, seolah-olah kita menzalimi jasad kita, ruh kita, hati nurani kita, jiwa kita menzalimi jasad yang Allah berikan kepada kita. Sebab ruh dan jasad ini dia berpadu. Kalau 60 tahun hidup kita, 70 tahun, makna mereka tersebati 70 tahun. Tiba-tiba bila meninggalkan, ruh nak meninggalkan jasad tadi, tiba-tiba dia meninggalkan kesan yang tak baik pada jasad tadi. Maka jasad rasa kecewa. Itulah sebutkan bahawa Rasulullah menyebutkan bahawa setiap manusia ada 360 tulang atau sendi yang menjadi sedekah atasnya pada tiap-tiap hari. Sehingga sahabat mengatakan, bagaimana jika kami tidak mampu nak bagi sedekah ya Rasulullah kepada jasad tadi, kepada sendi-sendi tadi. Nabi kata, buatlah kebaikan. Buatlah cukuplah buat kebaikan. Apa-apa kebaikan, asalkan benda baik, buatlah. Itu pun salah satu sedekah kepada sendi-sendi kamu. Dan melarang daripada melakukan kejahatan. Mereka bertanya lagi, sahabat bertanya lagi, bagaimana orang yang tiada upaya? Bagaimana orang yang nak bercakap baik pun tidak upaya, nak melarang daripada orang yang nak melarang orang daripada nak mencegah orang daripada melakukan kejahatan pun tidak upaya. Rasulullah mengatakan, ia boleh membuang duri di jalanan. Buang duri di jalanan pun itu kira sedekah. Sedekah pada sendi tadi. Mereka bertanya pula, bagaimana tidak upaya? Nak buang duri di jalan pun tidak upaya. Sampai begitu sahabat bertanya sampai. Maknanya mereka menghayati sungguh, takut sungguh. Takut mereka tak mampu nak melakukan benda-benda yang baik yang Rasulullah sebut tadi ni. Walaupun benda itu kita kata kecil, buang duri di jalanan, tak, itu mereka takut tak mampu nak buat. Kita pun kadang-kadang sama, tak mampu nak buat. Percakapan ni boleh termasuk diri saya, tapi kadang-kadang kita tengok benda-benda di jalan yang membahayakan, kita tidak terus buang. Kita tengok itu saja, kita harap orang lain yang buang. Duri, kaca dan sebagainya. Dia sahabat nanti fikir awal lagi. Dia kata kalau tak boleh itu pun macam mana? Kalau kita pun tak boleh nak buat macam itu macam mana? Rasulullah mengatakan, hendaklah menolong orang yang dhaif. Menolong orang yang susah. Kamu nak buang duri di jalanan, benda yang di jalanan yang membahayakan, tak mampu juga. Kita boleh buat menolong orang yang susah, membantu orang yang susah, membantu orang susah segi kewangan dan sebagainya. Mereka bertanya lagi, sahabat bertanya lagi, sampai begitu sekali. Kalau itu pun tak mampu nak lakukan, dan kita pun sendiri kadang tak kata sahabat memikirkan awal lagi perkara itu. Sekarang pun kita kata berlaku kadang-kadang dalam diri kita, dalam masyarakat kita, masuk dari kita ya. Kadang-kadang kita nak sedekah kepada orang yang fakir pun kadang tak mampu dengan tak mampu. Bukan tak mampu, kadang-kadang dengan sifat kedekut, sayang dah harta benda, dan kadang-kadang dengan kekurangan harta. Kita nak sedekah tapi duit tak banyak. Hendaklah, Nabi kata, jika tidak upaya juga, Rasulullah mengatakan, hendaklah dia berhenti dari melakukan kejahatan terhadap manusia. Kalau tak boleh sampai begitu, tak boleh begini, tak boleh buang
sampah di jalanan, buang duri di jalanan tak boleh. Nak menolong orang yang susah pun tak boleh dengan sebab kekurangan harta, ataupun dia pun harta dia pun ada pun terhad, hanya boleh bagi kepada tak ramai, boleh bagi pun dalam bentuk yang skala yang tak banyak. Kalau kami tak mampu macam tu, ya Rasulullah, macam mana? Rasulullah kata, berhentilah dalam melakukan kejahatan terhadap manusia. Kamu janganlah bercakap benda-benda yang tak baik pada manusia. Jangan duk buat zalim pada manusia. Itu aja. Diam. Jangan duk buat benda tak baik, cukup. Itu pun dikira sedekah kepada sendi kita. Jangan kita bercakap satu perkara yang tak baik. Itu aja, tak payah buat yang lain. Dah tak mampu yang lain, jangan cakap, diam je. Falyakun khairan aw liyasmut. Kata satu hadis yang lain, kamu bercakap yang baik ataupun kamu diam. Tak mampu benda cakap yang baik, diam. Jangan kita tumpang ikut fitnah, ikut tumpang sekali fitnah, ataupun tumpang sekali ikut dalam kumpulan-kumpulan yang suka memfitnah dan sebagainya. Itu tidak boleh. Itu tidak termasuk dalam sedekah kepada sendi tadi. Nabi kata berhenti dari melakukan kejahatan terhadap manusia. Jangan kita buat benda tak baik pada manusia. Itu je. Senang je. Jangan kita buat benda tak baik pada manusia. Itu je. Jangan mengata, jangan kita buat benda yang tak elok, kata-kata yang tak baik, jangan fitnah. Itu je. Letak pada diri kita, itu diri kita sendiri, melibatkan diri kita, tak melibatkan orang. Mana? Mudah. Tak mengeluarkan modal pun. Tak mengeluarkan modal. Berhenti dari melakukan kejahatan. Tak mengatakan kepada orang, tak keluarkan modal. Diam saja. Benda yang baik kita suruh. Benda yang tak baik kita diam. Benda yang tak baik kita larang, kita cegah. Kalau tak itu pun tak mampu, diam. Dan kita jangan mengatakan perkara yang tak baik pada orang. Berhenti. Dah tak mampu. Buat macam mana? Sehingga dalam hadis yang lain pun Nabi kata, jika kamu melihat benda mungkar, cegahlah. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, dengan kekuasaan. Kalau tak mampu, fa illa yastati' fa bilisani, dengan kekuasaan tidak boleh, dengan mulut. Dengan undang-undang tidak boleh. Kekuasaan ni malah dengan undang-undang, dengan peraturan. Tidak mampu juga. Dengan mulut, dengan dakwah, dengan cakap kita. Kalau itu pun tak boleh, tak mampu juga kita, fa biqalbi, tak tegur dengan hati, benci dengan hati apa yang maksiat yang dilakukan. Fa illa yastati' fa biqalbi, dengan hati. Siapa ada tak? Kita tak suka benda tu, tapi siapa ada tak? Kita dengan Allah. Wa zalika adhaful iman. Apapun adapun membenci dengan hati itu adalah merupakan dhaif iman. Sekurang-kurangnya tertegurlah dengan teguran yang baik, dengan hikmah, dengan lisan, dengan mulut. Kalau diam saja melihat benda maksiat ni, tak selesai masalah juga. Sebab itu dikatakan dhaif iman. Tapi ada iman, bukan tak ada iman, tapi lemah kalau diam dalam hati. Muslimin muslimat rahmati Allah sekalian, dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, 3 hadis tersebut. Dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu telah dijelaskan mengenai sedekah yang dilakukan untuk orang lain dalam bentuk khidmat, bantu-membantu. Hadis Sunan Ibnu Majah pula menguraikan tentang sedekah dalam bentuk simpati. Simpati, seperti mana hutang tadi kita simpati pada keluarga, simpati. Maka kita membantu dari segi simpati, belas iklan, belas ihsan, dan tolak ansur terhadap orang-orang yang menderita. Itu dikira juga sedekah. Bahkan kalau kita bentuk khidmat, bantu-membantu, bentuk simpati ini, bukan saja terhadap keluarga si mati, tak ada orang mati, tak ada orang hidup pun,
Rasulullah anjurkan. Kalau sekiranya dia berhutang dengan kita, sama-sama hidup ni, dia tak mampu nak bayar, ikhlas dia beritahu tak mampu nak bayar, maka kita membantunya dengan kebaikan, membantunya dengan bayar sedikit-sedikit, bayar ansur-ansur. Itu pun dikira satu pertolongan yang dapat pahala pada diri kita. Apatah lagi yang disebut pada keluarga yang meninggal, si mati tadi. Yang hidup pun sama. Itu pun dah sudah kira satu pertolongan, bantuan kepada mereka, satu bantuan kepada mereka, dan bantuan itu akan dapat pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sanggup menangguhkan pembayaran hutang walaupun tempoh sudah tiba. Itu merupakan satu bentuk bantuan yang Allah nilai. Ini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain itu ada juga sedekah yang dilakukan untuk diri sendiri. Sebagaimana hadis dari Abi Zar yang dikeluarkan oleh Muslim dari riwayat Abi Al-Aswad Ad-Dailami, hadis bermaksud bahawa sejak pagi-pagi lagi tiap-tiap anggota salah seorang kamu jadi sedekah. Maka tiap tasbih sedekah, tiap tahmid sedekah, tiap tahlil sedekah, tiap takbir sedekah, suruhan kebaikan sedekah, mencegah kejahatan sedekah, dan membuang dan yang sembahyang 2 rakaat duha itu yang didirikan pun dikira sedekah. Dan memadai dari yang demikian itu oleh 2 rakaat sembahyang duha yang didirikan. Maksudnya mencegah kejahatan itu sedekah, suruhan kebaikan itu sedekah, takbir itu sedekah untuk diri kita tu, untuk sedekah untuk diri kita. Dan memadai dari yang demikian itu. Dan kalau semua itu kita tak dapat nak lakukan, dan boleh kita lakukan, dan mungkin kadang-kadang tak semua kita lakukan, tak dapat semua yang perkara yang disebut tadi kita lakukan, memadai dengan 2 rakaat sembahyang duha. 2 rakaat sembahyang duha itu dia merangkumi semua apa yang disebutkan tadi. Itu kelebihan sembahyang duha. Maknanya sedekah untuk diri kita, untuk jasad, untuk ruh kita. Allahumma inna ad-duha duha'uk, wal baha baha'uk, wal jamal jamaluk, wal qudrata qudratuk, wal ismata ismatuk. Allahumma in kana rizqina fis sama'i fa anzil, wa in kana fil ardi fa akhrij, wa in kana mu'siran fa yasir, wa in kana ba'idan fa qarib, wa in kana haraman fa tahhir, bihaqqi duha'uk wa baha'uk wa jamaluk wa qudratuk, bihaqqi duha'uk wa baha'uk wa jamaluk wa qudratuk wa ismatuk, atina kama ataita ta'ibadika as-salihin. Itu antara doa duha. Allahumma inna duha duha'uk, ya Allah, sesungguhnya duha waktu duha ini adalah waktu duhamu. Wal jamal jamaluk, dan kecantikan ini, dan kecantikan itu adalah kecantikanmu. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Kekuasaanmu adalah kekuasaan, segala kekuasaan itu adalah milikmu. Jika sekiranya rezeki kami berada di langit, turunkanlah. Jika rezeki kami berada di bumi, keluarkanlah. Jika rezeki kami jauh, perdekatkanlah. Jika rezeki kami haram, engkau perhalalkanlah. Atina kama atita ibadika as-salihin, berilah kebaikan kepada kami seperti mana engkau telah beri kebaikan kepada hamba-hambamu yang soleh.
Itu waktu duha. 2 rakaat sembahyang duha memadai. Kita kalau tak mampu nak sedekah, nak tasbih, tiap-tiap pagi tasbih, tiap pagi kita tahmid, tahlil, takbir, sedekah, mencegah kejahatan, memadailah dengan kita sembahyang duha. Tambahan lagi yang atas tu pun kita mampu, tasbih pun kita boleh buat, subhanallah, lepas sembahyang subuh kita buat. Kemudian kita tahmid, tahlil, la ilaha illallah, Allahu akbar, kita takbir, Allahu akbar. Kita sedekah. Pagi-pagi kita pergi ke kedai, kadang-kadang kita sedekah. Mana sedekah je lah. Kita bagi kat tuan kedai tu RM10. Contoh, pernah dibuat oleh inilah sahabat saya sudah meninggal lah. Allahumma amin. Mudah rohnya letak kekangan makamat iman. Dia beritakan bahawa dia bagi RM10 di kedai yang canai tu. Dia kata, siapa yang datang awal, jangan kamu ambil duit. Siapa yang datang awal makan, jangan ambil duit. Sehinggalah habis RM10 itu baru kamu ambil duit. Sebab saya nak buat sedekah jariah untuk saya. Maka tuan kedai tadi yang dia kenal lah. Buat macam itulah. Kita kadang-kadang kita pergi makan, kadang pernah ada orang bayar dah, orang kata. Ada orang bayar dah. Kita pun tak tahu siapa bayar. Kadang-kadang ada orang yang tak mau diri mereka itu diperkenalkan. Dia pergi pelan-pelan, dia kata, hari ni saya bagi RM50 contoh. Dalam sebulan tu dia bagi RM50 dalam tu kedai. Satu canai lah dia. Orang duk kumpul ni. Siapa yang makan awal tu, sehingga jumlah tu cukup RM50, jangan ambil duit. Begitu kata ada orang bayar. Dan jangan beritahu siapa bayar. Macam-macam dalam bentuk kita sedekah. Muslimin muslimat rahmati Allah sekalian, dengan menggunakan segala anggota untuk kebaikan dalam perkara diharuskan agama seperti yang diuraikan dalam hadis tersebut adalah merupakan amal sedekah dari diri untuk kebaikan diri sendiri. Sedekah dari diri kita untuk kebaikan diri kita sendiri. Kesimpulannya, sedekah itu ada untuk orang lain dan ada juga sedekah itu untuk diri kita sendiri. Ada sedekah untuk orang yang hidup, ada sedekah untuk orang yang meninggal, ada sedekah untuk diri kita sendiri. Jangan kita lupa untuk diri kita sendiri sama. Jangan kita sedekah untuk orang lain saja, sehingga kita melupakan diri kita sendiri. Sebab ya, apabila untuk orang lain kita bantu, diri kita lebih-lebih lagi lah kita kena bantu. Sebab kita juga akan pergi menemui Allah SWT, akan dimatikan oleh Allah SWT, akan dibawa pahala kita itu dengan amal jariah, sedekah jariah, dengan amal kebaikan, sedekah kita, dengan ilmu yang memberi manfaat pada kita. Itulah kita bawa. Dengan ilmu yang memberi manfaat pada diri kita dan pada orang lain, itulah yang kita bawa. Itu untuk diri kita, bekalan untuk diri kita. Kita jangan harap sangat bahawa bila kita mati nanti ada orang yang akan mendoa, membawa, menyedekahkan kita. Jangan kita harap. Walaupun kita punya anak yang ramai, kita kata tak apa, anak aku nanti akan mendoakan aku. Anak-anak aku baik-baik, dia akan mendoakan aku, pahala sampai. Kita jangan mengharapkan seperti itu. Kita harap diri kita masa hidup ni lah, kita kumpulkan kebaikan untuk diri kita. Anak-anak itu, mereka lakukan itu sebagai satu bonus untuk kita. Jadi memang kita bilang kita mengharap, tiba-tiba pengharapan itu tidak seperti yang diharapkan. Menyesal kita.
Maka kita kumpulkan dari kita sendiri. Kita berdikari atas apa amalan yang kita buat ni, kita istiqamah. Kebaikan itu kita jangan bergantung pada ihsan orang lain. Kalau orang buat bantu doa untuk kita, alhamdulillah. Sebab benda itu bukan kita atas mereka sendiri. Kalau mereka ingat, mereka akan buat. Kalau mereka tak ingat, mereka tak buat, nak macam mana? Kita sendiri yang perlu. Ini nak menunjukkan bahawa ada beberapa bukti syar'i, kata pengarang Tuan Guru, almarhum Tuan Guru Datuk Ni Abdul Aziz, ada beberapa bukti syar'i yang menunjukkan bahawa sedekah itu tidak semata-mata bersifat harta benda dan wang ringgit. Malah ada pula dalam bentuk kemudahan yang dianugerahkan oleh Allah kepada seseorang. Allah anugerahkan bentuk sedekah ni kepada kita dalam bukan bentuk harta benda, kadang-kadang dalam bentuk kemudahan. Contohnya Rasulullah SAW telah mengajar para sahabat tentang sembahyang, solat jamak dan juga qasar. Kemudahan untuk mengadangkan sembahyang jamak dan qasar ini diberikan kepada orang yang musafir dalam perjalanan lebih 2 marhalah. 2 marhalah ni kita kata lebih kurang 60 batu lah. Kalau 60 batu. Kalau kilometer tu kira sendiri lah. 60 batu. 2 marhalah. Allah beri itu sebagai sedekah. Allah sedekahkan pada manusia. Rasulullah kata, bagi orang yang musafir lebih dari 2 marhalah, Allah berikan kemudahan. Bila kemudahan itu satu sedekah kepada kita. Apa dah? Kita boleh jamak dan juga boleh qasar. Jamak ni maknanya menghimpunkan sembahyang dalam satu waktu. Sebab perjalanan itu jauh. Kita nak berhenti payah ni, perjalanan kita jauh lagi, ratih batu lagi. Jadi waktu zuhur tadi kita tak, waktu zuhur kita tak buat. Kita tak tunaikan dalam waktu zuhur. Kita nak buat zuhur tadi dalam waktu asar. Sampai waktu asar sana tu baru nak buat zuhur. Itu panggil jamak. Kumpulkan zuhur tu dalam waktu asar. Ada dipanggil jamak takdim, ada jamak takhir. Boleh. Mana kita tak sembahyang lah waktu zuhur tu, cuma kita niat. Waktu zuhur tu sampai waktu zuhur, kita niat. Kata kita nak sembahyang waktu zuhur ni dalam waktu asar. Ataupun kita rasa kita nak sembahyang awal. Asar ni kita nak awal. Dipanggil jamak takdim. Dibuat dalam waktu zuhur. Asar tadi kita buat dalam waktu zuhur. Dan boleh kita qasarkan 4 rakaat tu boleh. Kita buat jadi 2. 4 rakaat. Kita nak qasar, dah boleh dikumpulkan dah. Dihimpunkan dah sembahyang tadi. Kemudian boleh pula kita qasarkan 4 tu jadi 2. Jadi kalau zuhur dengan asar 8 rakaat, kalau buat 2-2 cuma 4 rakaat. Sebab apa? Allah tahu perjalanan itu jauh, meletihkan. Allah bagi rukhsah, Allah bagi kemudahan. Allah sedekah kepada kita. Tapi perjalanan yang nak pergi itu mestilah perjalanan yang baik, bukan perjalanan yang buat maksiat, tak boleh. Perjalanan untuk buat maksiat tak bolehlah kita ambil jamak. Baik tak boleh jamak, tak boleh qasar. Buat maksiat. Nak pergi perkara yang tak elok. Sembayang dia tetap kena sembayang. Walaupun dia nak pergi tempat nak buat benda tak baik. Sembayang wajib dia sembayang. Jangan kata bila dia pergi benda nak buat benda tak baik tu dia buat aku buat benda tak baik, tak payah sembayang. Sembayang tetap dia kena sembayang. Hatta pencuri pun dia kena sembayang. Seorang pencuri, dia kena sembayang. Masalah mencuri itu kerja urusan lain, bahagian lain. Itu dosa yang lain. Ini sembayang kewajipan.
Bukan makna dia bila dia mencuri, makna segala kewajipan dia yang lain tu dia tak perlu tunaikan. Dia tak payah pergi haji, dia tak payah sembahyang, tak payah keluar zakat. Sebab apa? Dia mencuri. Mencuri kesalahan yang lain, ada hukum yang lain. Ibadat, kewajipan fardu, perkara yang lain dia tetap tunaikan walau dia seorang pencuri. Hatta walau dia seorang penzina sekalipun, dia kena sembahyang, dia kena tunaikan kewajipan. Masalah zina tadi dia dengan Allah, dosa dia dengan Allah. Ini dosa ni atas kewajipan yang Allah fardukan ke atas dia, dia mesti tunaikan. Kalau dia tak buat, lagi bertambah lah. Ini perkara yang perlu. Sebab itu dalam melakukan jamak dan qasar ini, perjalanan itu perjalanan yang baik. Kalau perjalanan yang tak baik, dia tak boleh jamak qasar. Sembahyang biasa, main tamam, main sempurna. Masuk waktu zuhur, sembahyang zuhur. Masuk waktu asar, sembahyang waktu asar. Dan jamak ni, zuhur boleh kita pergi kepada, boleh kumpul dengan himpulkan dengan asar. Maghrib boleh kita kumpulkan dengan isyak. Kecuali subuh tak boleh. Subuh dia satu dia aja. Muslimin muslimat rahmati Allah sekalian, itu kemudahan yang Allah bagi. Kemudahan yang bagi kepada orang yang musafir. Walau bagaimanapun ada pihak yang tak mau terima kemudahan itu. Kita tuan guru, ada setengah orang dia tak mau terima kemudahan rukhsah yang Allah berikan itu. Dengan jamaknya, dengan qasarnya dia tak mau terima. Dia kata apa? Dengan alasan perjalanan sekarang tak payah macam dulu. Dulu mungkinlah naik kuda, naik unta, jauh, lambat. Sekarang ni naik kapal terbang, dekat sangat. Dia pergi jauh pun dekat sangat. Maka sekejap. Bukan dekat pun, sekejap. Pendapat yang masyhur dalam perkara ini memberitahu bahawa tidak wajar seseorang itu menolak satu pemberian atau sedekah yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun dia pergi dengan apa sekalipun, jika cukup syarat untuk dia jamak dan juga untuk dia qasar, maka tidak patut dia menolak anugerah Allah Subhanahu Wa Taala kepadanya. Sebab dia boleh buat walau dia pergi dengan apa sekalipun. Jika jarak perjalanan itu 2 marhalah, dia tak patut menolak. Itu sedekah Allah kepada dia. Keengganannya walaupun dengan alasan dianggap sebagai tidak keengganannya walaupun dengan beberapa alasan sekalipun sebagai tidak sudi menerima satu pemberian daripada Allah SWT. Seolah dia tak sudi nak menerima pemberian hadiah daripada Allah SWT itu, adalah ibarat orang yang tidak sopan, menolak pemberian daripada Allah. Tidak sopan. Malah ada setengah ulama yang menganggap seorang itu sebagai angkuh dan tidak sudi menerima pemberian yang Allah berikan, sedekah yang Allah berikan kepadanya sebagai seorang musafir. Lebih-lebih lagi lah pemberian itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bagi orang yang musafir. Jika sesuatu pemberian ditolak oleh seorang, tentulah membenihkan rasa kecil hati. Kalau pemberian orang, hadiah orang bagi kat kita, kita tak terima, kecil hati orang tu, kita tak terima pemberiannya. Demikianlah juga kata Tuan Guru, pemberian Allah Subhanahu Wa Taala jika tidak diterima oleh hamba-Nya, mencerminkan sifat tidak syukurnya di atas pemberian. Dia tidak rasa syukur. Dia mencerminkan apa? Dia tidak mencerminkan sifat syukur di atas pemberian Allah Subhanahu Wa Taala itu. Dia tidak bersyukur pada hadiah Allah Subhanahu Wa Taala itu. Muslimin muslimat rahmati Allah sekalian,
apa yang nak beritahu di atas sebagai akhirnya adalah sedekah ini banyak, terlalu banyak untuk dibicarakan. Tidak sebagaimana yang dipahami oleh setengah kalangan masyarakat bahawa sedekah ini hanya dengan duit. Sedekah ini dengan RM2 dan harta benda semata-mata. Akhirnya disebut selain itu sedekah itu kalau untuk lain. Sedekah itu kadang-kadang ada untuk orang lain dan untuk diri sendiri. Sedekah juga berarti bantuan terhadap seseorang yang telah mati mengharapkan pertolongan. Itu saya dah sebut tadi. Sedekah kepada orang yang mati, sedekah kepada orang yang hidup, dan sedekah kepada diri sendiri. Sedekah kepada orang yang mati ni, kita tak semestinya kita buat kenduri. Ada duit banyak baru kita kenduri itu kita anggap satu sedekah. Ya, kenduri pun satu sedekah. Setiap hari kita boleh sedekah. Dengan baca Yasin, dengan baca Fatihah, hadiahkan kepada ruh mereka lepas sembahyang. Karena hidup mereka yang berada di alam barzakh itu, hidup mereka ibarat berada dalam keadaan yang kelemasan. Ini Tuan Guru mengatakan, kita tak, ibarat orang yang dalam kelemasan. Kita tak tahulah keadaan mereka, tapi ibaratkan seperti itu. Mereka mengharapkan bantuan pada orang yang di atas untuk nak menyelamatkan mereka. Sebab itulah, bila kita lalu di tepi perkuburan, berhampir dengan perkuburan, sedekahlah mereka dengan bacaan Al-Fatihah sekurang-kurangnya, untuk membantu mereka. Sebab mereka nak berpaut dengan orang yang di atas dunia ini. Maka kita membantu mereka dengan cara itu. Dan kita pun nanti, kita harap bantuan daripada orang di atas dunia ini. Tapi kita, orang di atas dunia ini tidak mengerti di atas permintaan mereka yang berada di dalam barzakh. Tidak mengerti itu sebab tidak tahu, tidak mendengar seruan mereka. Sebab itulah Tuan Guru ini ceritakan perkara persiapan menghadapi kematian itu. Kita memberitahu pada ahli keluarga kita bahawa jika sekiranya kita meninggal nanti, anak-anak jangan lupa sedekahkan kepada ayahanda dan ibunda. Kerana ayahanda dan ibunda mengharap kepada kamu semua. Jangan anggap bila kita ayahanda dan ibunda itu mati, tidak ada lagi tidak ada lagi pertalian, tidak ada lagi kehidupan antara dengan dunia itu sudah terputus. Tidak, masih lagi ada komunikasi antara ahli keluarga dengan doa. Muslimin muslimat rahmati Allah sekalian, jika seseorang yang lalu di sisi tanah perkuburan tapi mereka tidak berbuat apa-apa untuk penghuni alam barzakh itu, seolah-olah mereka tidak rasa simpati terhadap orang yang sedang lemas dalam air. Masya Allah. Tuan Guru memberitahu, jika seseorang itu lalu di sisi tanah perkuburan tetapi mereka tidak membuat apa-apa, membaca apa-apa, sedekahkan apa-apa pada penghuni kubur itu, seolah-olah mereka tidak ada rasa simpati terhadap orang yang sedang lemas di dalam air. Macam kita lalu, kita lihat ada orang lemas di dalam air, kita pun tak tahu lalu. Itu juga orang yang kubur, ibarat macam orang yang lemas. Mereka nak berpaut. Bila orang yang lemah ni, bila kita tahu kayu ke, ranting kayu ke, dia akan berpaut. Bagi orang yang meninggal ini, dia mengharapkan doa dari orang yang hidup. Sebab itu bila kita sedekahkan ini, kalau bukan saja kepada ahli keluarga kita, kita sedekahkan wal muslimin wal muslimat. Kita kepada ayah kita, khusus kepada ayah kita, mak kita, ahli keluarga kita yang lain.
Kemudian seterusnya kepada kaum muslimin dan muslimat sekalian ahli kubur. Jangan kita sedekah kepada ahli keluarga kita saja, tak boleh. Adabnya tak boleh. Jangan kita kedekut dengan doa kita, dengan sedekah kita. Wal muslimin wal muslimat wal mu'minat sekalian ahli kubur. Mudah-mudahanlah persiapan menghadapi kematian kitab ini memberi pengajaran kepada kita. InsyaAllah jika diberi kesihatan, beri masa oleh Allah SWT, saya akan cuba lagi meneruskan dengan siri-siri yang lain berkaitan dengan persiapan menghadapi kematian. Sebab benda ini penting untuk kita ketahui, termasuk diri saya lah, utamanya ahli keluarga dan kita sekalian. Sebab benda ini kita akan pergi ke satu alam yang kita tidak pernah jumpa, alam yang tidak kita pernah pergi lagi, alam yang kita tak tahu pun. Tak tahu, cuma kita baca lah hadis. Bila kita baca lah hadis, baca lah Quran, takut. Tak pergi lagi pun kita akan rasa takut. Tak pergi lagi tempat tu, kita dah rasa takut. Bila kita baca lah hadis, keadaan yang berlaku di sana, takut sebab takut segi amalan kita yang kurang. Kalau amalan kita tu baik, kita seronok. Kalau amalan kita baik, kita dah yakin dah dengan amalan kita, kita rasa seronok. Seronok. Kematian itu menyeronokkan, satu kerehatan. Bagi orang yang baik itu satu kerehatan. Dia boleh rehat di sana. Tapi adakah kita yakin bahawa apa yang kita buat selama ini telah cukup amalan kita? Tidak. Bagi saya tidak lagi. Maka persiapan menghadapi kematian ini perlulah kita dalami untuk diri kita dan di keluarga kita. Mudah-mudahan sedikit sebanyak apa yang saya sampaikan ini memberi pengajaran kepada diri saya dan di keluarga dan kita sekalian. Segala yang baik itu daripada Allah SWT, yang tak baik itu adalah daripada kelemahan saya sendiri. Saya mohon maaf. Dan jika sekalian ada salah bicara, maafkan saya dan tegurlah saya jika saya berkurang kesilapan. Saya ini hanya hamba Allah, insan biasa yang fakir ilmu. Tapi cuba nak menyampaikan sekadar yang mampu. Sekadar yang mampu untuk pengajaran diri kita dan nak mengambil suruhan Nabi tadi, balighu anni walau ayah. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.